Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Cikgu Safwan. Hari ini kita akan belajar bahagi perpuluhan matematik tahun 4. Jadi murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing, buka muka surat 92. Jika murid-murid perhatikan, untuk nota ataupun untuk kelas bahagi perpuluhan di sini, buku teks dah bagi ke awak 6 contoh. Contoh 1, 2 dan 3 cikgu akan terangkan dalam video ini, manakala contoh 4, 5 dan 6 dalam video yang kedua. Okey, di bawah tajuk yang sama, video yang kedua. Jadi murid-murid kena cari video tersebut ataupun boleh klik dekat link di atas sini. Cikgu dah sediakan link dekat atas ni. Okey. Kemudian dekat atas mana? Dekat sini. Nampak tak cikgu punya cursor ni, cikgu punya arrow. Okey, awak boleh klik dekat atas ni. Ini dia akan bawa awak pergi ke video yang bahagian kedua. Kemudian untuk contoh 1, 2 dan 3, cikgu ubah sikit susunan dia. Okey. So cikgu akan terangkan contoh 1, contoh 3. Sebab apa? Contoh 1 dan contoh 3 ni sama saja nombor perpuluhan. Okey, awak perhatikan nombor perpuluhan bahagi nombor bulat. Sama juga dengan kaedah soalan yang ketiga, contoh yang ketiga, maafkan saya. Contoh yang ketiga pun nombor perpuluhan bahagi nombor bulat. Manakala nombor 2 ni lain sikit, nombor bulat bahagi nombor bulat. Awak akan dapat pecahan. Saya akan tolong awak fahamkan apa yang berlaku dekat situ dengan menggunakan kaedah pagar. Okey, jom kita mulakan. Baik. Berapakah isi padu jus dalam setiap gelas? So dia bagi dekat sini 1.5 liter bahagi dengan 5. Kita nak buat dalam bentuk pagar. Kita tak nak buat dalam bentuk ni. Okey, dalam buku teks dah ada. Cuma cikgu nak tunjukkan kaedah yang lain. Baik, 1.5 bahagi dengan, selalu saya ingat cikgu punya garisan ni, sebab saya ni tak menggaris di atas buku. Saya guna drawing pad, jadi susah sikit lah. Ok, kemudian gariskan. Boleh? So nampak tak ada titik perpuluhan ni? Masih ada lagi ya, jangan abaikan dia sebab dia penting. Bahagi perpuluhan ni sebenarnya untuk tahun 4 sama seperti awak bahagi nombor bulat untuk tahun 4. Okey, apa yang penting, apa yang beza dia di sini, awak kena letak titik perpuluhan. Sama juga macam operasi darab. Operasi bahagi saya cadangkan awak letak titik perpuluhan dahulu. Okey, nota di sini dia bagi tahu awak, okey, letak titik perpuluhan selajur. Di mana nak letak titik tu? Apa maksud selajur? Selajur tu awak letak di atas. Kan? Soalan ni awak nampak tak? Ada titik perpuluhan, awak letak di atas dia. Okey, itu maksud dia selajur. Selari. Okey, tak nak awak buat lari kat sini sikit, lari kat sini sikit, tak nak. Okey, sebab dia boleh mengelirukan. Baik. So, bila dah letak titik perpuluhan, kita hanya bahagi seperti bahagi nombor bulat. Itu sahaja. Bukannya susah pun. Rasa senang, kena rasa senang. Mindset awak kena rasa senang. Okey, jom kita bahagi. Baik, 1. Kita akan bahagi ni dulu. 1. Boleh tak bahagi dengan 5? Ada tak dalam sifir 5? Tak ada. Kita letak sifar. Okey. Kemudian sifar darab 5 sama dengan sifar, awak pun tolak, buat garisan. Okey, 1 tolak sifar sama dengan 1, ada baki, pindahkan. Sama saja seperti awak bahagi nombor bulat. Okey, kotak yang seterusnya dah jadi 15. Okey. So 3 darab 5 sama dengan 15. Okey, 15 tolak 15 sama dengan sifar. Jawapannya sifar perpuluhan 3 liter. Okey, boleh. Untuk soalan yang ketiga, contoh yang ketiga, 63.72 bahagi 9. Sama juga. Okey, sama juga dengan contoh 1. Ia melibatkan nombor perpuluhan bahagi nombor bulat. Okey, apa yang beza dia bahagi perpuluhan dengan nombor bulat? Titik. Awak kena letak titik. Di mana?
Itu sahaja. Okay, yang lain-lain tu awak dah pernah belajar, awak dah kuasai dalam bab 1. Jadi saya rasa tak ada masalah. Okey, gariskan. Kemudian buat petak. Okey, nampak tak titik perpuluhan tu ada di mana? Bahagi 9, jangan lupa. Okey, titik ni terus letak dekat atas. Selajur. Okey, tu maksud dia. Dan kita bahagi seperti biasa. 6. Ada tak 6 dalam sifar 9? Tak ada, letak sifar. Sifar darab 9 sama dengan sifar. Tolak, garis. Buatlah cantik-cantik Okey. 6 tolak sifar sama dengan 6. Okey. Jadi ada baki, kita pindahkan. Boleh? Kemudian 63. Okey. Kotak yang kedua 63. Ada tak 63 dalam sifar 9? Ada. Okey. 7 darab 9 sama dengan 63. Awak tolak. Okey, tolak nombor yang sama, letak sifar. 63 tolak 63 sama dengan sifar. Okey, kemudian kita teruskan ke kotak yang seterusnya. 7 ada tak dalam sifar 9? Tak ada. Letak sifar. Sifar darab 9 sama dengan sifar. 7 tolak 9 sama dengan 7 tolak 9 pula. 7 tolak sifar sama dengan 7. Okey, 7 tolak sifar sama dengan 7. Ada baki, pindahkan. Jadi 72. Ada tak 72 dalam sifar 9? Ada. 8. Okey, 8 darab 9 sama dengan 72. 2 tolak 2 sifar, 7 tolak 7 sifar, ataupun 72 tolak 72. Ada orang nampak macam tu. Okey, so nombor yang sama tolak nombor yang sama, sifar. Kemudian jawapan dia, apabila menulis jawapan, sifar sebelum 7 boleh diabaikan. So tak ada makna dia 7 dekat sini. Awak letaklah 10 sifar pun tak ada makna dia. Okey, so jawapan dia 7 perpuluhan sifar 8. Boleh? Okey, senang sahaja. Baik, untuk contoh yang kedua sedikit berbeza sebab dia melibatkan nombor bulat bahagi nombor bulat, tapi awak dapat jawapan dalam perpuluhan. Okey, tolong bagi perhatian macam mana nak buat soalan ini. 2 bahagi 8. Okey, so bila melibatkan nombor bulat bahagi nombor bulat, kita akan cuba bahagi. Okey, awak akan dapat baki. Okey, awak akan dapat baki dan kita tak nak ada baki tu. Okey, awak tengok dulu macam mana cikgu nak buat. 2 boleh tak bahagi dengan 8? 2. Okey, 2 tak boleh. Jadi awak letak sifar. Sifar darab 8 sama dengan sifar. 2 tolak sifar sama dengan 2. Apa awak nak buat dengan 2 ni? Untuk nombor bulat bahagi nombor bulat, kita tak nak ada baki macam ni. Kita akan teruskan bahagi. Tapi macam mana kita nak teruskan bahagi? Nak buat macam mana? Okey, cara dia, awak akan letakkan titik perpuluhan di sini. Okey, bila awak letak di sini, awak akan letak di atas. Okey, gariskan. So, lepas awak letak titik perpuluhan, awak tambah sifar. Boleh? Kita tambah sifar. Kemudian 2 ini kita pindahkan, dia akan jadi 20. Boleh? Kemudian kita dah dapat satu nombor baru, 20. Boleh tak 20 nak bagi dengan 8? Yes, boleh. Tak ada masalah. Okey, 2 darab 8 sama dengan 16. Awak akan tolak. Okey, 20 tolak 16. Ataupun yang tak nampak boleh buat macam ni. 10 tolak 6 sama dengan
4. Masih ada lagi baki. Macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Kita akan teruskan bahagi, tapi kita kena letak dahulu sifar. Baru kita boleh pindahkan 4. Okey, so jadi 40. Boleh tak 40 bagi dengan 8? Boleh, tak ada masalah. So cara dia 5. Okey, 5 darab 8 sama dengan 40. Awak tolak, awak dapat sifar. Akhirnya kita dah dapat jawapan sifar. Maksud dia habis. Okey, jawapan dia sifar perpuluhan 25. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Okey, satu contoh yang mudah untuk awak bahagi. Boleh Okey, kejap cikgu cari contoh yang sesuai. Okey, contoh yang seterusnya 1 bahagi 2. Okey, macam mana awak nak bahagi? Untuk tajuk perpuluhan ni, awak akan cuba bahagi sampai boleh. Okey, so cara dia sama juga. Buat seperti biasa, jangan terbalikkan. Jangan buat 2 bahagi 1. Nampak tak? Saya tulis 1 dahulu, bahagi dengan 2. So 1 boleh tak bahagi dengan 2? Tak boleh. Okey, mula-mula kita akan letak sifar. Sifar darab 2 sama dengan sifar. Okey, kemudian gariskan 1 tolak sifar sama dengan 1. Okey, mula-mula memang tak boleh, tapi kita nak juga bahagi. Awak letak titik perpuluhan dan juga 1 titik perpuluhan di atas. Kemudian gariskan. Okey, 1 ni awak tetap nak bahagi. Mula-mula awak bahagi tak boleh. Awak dapat baki 1. Bila kita nak bahagi, kita akan letak sifar. Ini jangan buat dengan pembahagian nombor bulat biasa. Ini untuk perpuluhan sahaja. Okey, untuk nombor bulat biasa awak dapat baki, awak jangan buat macam ni Okey, salah Okey, baik. Kita pindahkan 1, kemudian dia jadi 10. Okey. Kemudian 10 ni bolehlah kita bahagi dengan 2. 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi awak tolak, awak akan dapat jawapan sifar. Okey, sifar ni maksud dia awak dah selesai, awak dah dapat nombor perpuluhan. Okey, jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu dan jangan lupa tonton video yang kedua, bahagian yang kedua. Kalau boleh, cikgu nak murid-murid sediakan kalkulator sebab cikgu nak tunjuk cara yang lain sikit. Okey, cara menggunakan kalkulator. Macam mana kita nak fahamkan contoh yang ke-6 tu dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan button like, share dengan kawan, subscribe channel YouTube cikgu. Bye bye.